Ucap tahniah bebas kanser, Teresa ingatkan Jamal tidak lupa bayar hutang. Dominic Lau persoal penjelasan Fahmi Telco minta data penggunaan pelanggan individu. PAS akui perikatan lemah kuatkan kedudukan PM Anwar. Pemuda PH beritahu kelangsungan Petronas tanggungjawab bersama. Tiada hasil ketara, MP Subang renung kembali usaha reformasi kerajaan Madani. Mahkamah tolak permohonan penghinaan terhadap Fahmi Fadzil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasha Jamil dalam Next Step News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Ketua UMNO Sungai Besar Jamal Yunus menerima ucapan tahniah daripada Ahli Parlimen Seputih Teresa Kok, namun dalam masa sama mengingatkannya untuk tidak lupa melunaskan hutang. Katanya di laman Facebook, Teresa menulis tahniah merujuk kepada laporan media yang memetik Jamal sebagai berkata rawatan intensif yang dijalaninya telah berjaya menghapuskan kanser dalam badannya. Pada Oktober tahun lalu, Teresa memperoleh perintah mahkamah untuk menyita dan melelong barangan dalam rumah Jamal selepas beliau gagal melunaskan RM50,000 sebagai kos guaman yang diperintahkan mahkamah susulan kekalahannya dalam saman fitnah bernilai RM300,000. Teresa dianugerahkan pampasan RM300,000 pada 2023 selepas pertarungan 7 tahun di mahkamah dengan bekas pemimpin gerakan Baju Merah itu. Saman itu difailkan pada 2017 berikutan kenyataan Jamal yang mendakwa Kok menyeleweng dana Yayasan Warisan Anak Selangor di bawah inisiatif skim mesra usia emas kerajaan negeri ketika itu. Teresa dalam pernyataan tuntutan mendakwa kenyataan Jamal membawa maksud dirinya telah menyalahgunakan dana awam dan bertindak secara tidak beretika. Penjelasan Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengenai arahan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM yang meminta syarikat telekomunikasi menyerahkan data penggunaan pelanggan individu adalah sesuatu yang sangat mengejutkan dan membimbangkan. Presiden Parti Gerakan Dominic Lau Ho Chai berkata, ia adalah sesuatu yang amat tidak masuk akal apabila Kabinet perlu campur tangan dalam perkara yang semudah menilai kualiti perkhidmatan syarikat telekomunikasi. Beliau mempersoalkan sejak bila hal statistik perkhidmatan telco menjadi keutamaan Kabinet. Beliau mengulas kenyataan Fahmi semalam bahawa tindakan SKMM mengarahkan semua syarikat telekomunikasi telco menyerahkan data pengguna telefon di Malaysia hanya untuk pengumpulan statistik oleh Jabatan Perangkaan DOSM. Menteri Komunikasi berkata, SKMM dan telco bersetuju tiada maklumat serta data peribadi individu akan diserahkan. Kata Dominic, walaupun DOSM ingin menjalankan analisis terhadap data internet, syarikat telekomunikasi hanya perlu memberikan data keseluruhan pengguna seperti bilangan pengguna di kawasan tertentu, penggunaan jalur lebar pada waktu tertentu, jumlah panggilan telefon yang dibuat dan tempoh penggunaan internet dalam jangka masa tersebut. Seorang pemimpin kanan PAS mengakui bahawa terdapat asas pada pandangan yang menyatakan kekuatan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebahagiannya berpunca daripada kelemahan barisan pembangkang. Menerusi wawancara bersama Malaysia kini, Naib Presiden PAS Muhammad Amar Abdullah turut bersetuju bahawa wakil-wakil rakyat PN perlu mengambil pendekatan yang lebih tegas dan proaktif dalam menangani pelbagai isu semasa. Katanya, walaupun rata-rata wakil rakyat PN sudah bagus dalam konteks penlibatan dalam sidang Dewan Undangan Negeri DUN atau Dewan Rakyat, namun prestasi mereka perlu ditingkatkan lagi. Speaker DUN Kelantan itu berkata, situasi semasa menyaksikan rakyat mahukan prestasi yang lebih daripada wakil-wakil rakyat PN termasuk menggunakan media-media sosial dengan optimum. Menurutnya, jika dibandingkan semasa PH menjadi pembangkang, mereka lebih agresif sehingga menarik perhatian yang meluas. Tambah Muhammad Amar, PAS pada program pemukiman wakil-wakil rakyat baru-baru ini turut memberi penekanan terhadap aspek berkenaan supaya ditambah baik dan lebih berkesan.
Pemuda Pakatan Harapan PH menekankan bahawa lembaga pengarah serta barisan pengurusan tertinggi Petronas harus turut memikul tanggungjawab bersama dalam menjamin kelangsungan syarikat berkenaan. Ketua Penerangannya Ammar Atan mencadangkan agar gaji, bonus serta allowance yang diterima oleh barisan kepimpinan tertinggi Petronas dikurangkan. Katanya pemuda PH menggesa Tengku Muhammad Taufik Tengku Aziz mengumumkan segera pelan untuk memotong gaji dan bonus tahunan dirinya selaku Ketua Pegawai Eksekutif dan 9 lagi ahli barisan kepimpinan eksekutif Petronas. Ammar berkata demikian mengulas keputusan penstrukturan semula yang diumumkan oleh Petronas baru-baru ini. Tengku Muhammad Taufik sebelum ini menjelaskan penstrukturan semula itu dilakukan susulan kemerosotan keuntungan Petronas sebanyak 32% tahun lalu selepas kejatuhan 21% pada tahun sebelumnya. Langkah itu dijangka melibatkan 10% tenaga kerja atau lebih 5,000 kaki tangan termasuk pembukuan kenaikan pangkat dan pengambilan baharu hingga Disember 2026. Ahli Parlimen Subang, Won Chen merenung kembali usaha-usaha reformasi kerajaan Madani yang menurutnya kelihatan seolah-olah ketiadaan hasil yang ketara. Memetik Malaysia kini, renungan itu sebelum beliau berlepas untuk bercuti bersama keluarga ke Perancis, sebuah negara yang diasas oleh revolusi berabad-abad dan perubahan yang dipimpin rakyat. Katanya di laman Facebook, beliau menantikan masa berkualiti bersama anak-anak, berehat dan merenung masa depan beliau dalam politik. Kenyataan Wong ini hadir ketika pentadbiran Madani yang diketuai oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim memasuki separuh penggal pemerintahannya yang pertama selama 5 tahun. Walaupun dipimpin oleh parti yang pro-reformasi, kerajaan campuran ini dituduh melengah-lengahkan perubahan dan kadangkala dilihat memungkiri janji-janjinya. Satu lagi janji yang belum dilaksanakan ialah pelantikan Ketua Putrajaya SPRM melalui tapisan jawatan kuasa Parlimen Dwi Partisan. Permohonan oleh bekas pengendali Menara Kuala Lumpur untuk memulakan prosiding penghinaan terhadap Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil serta 7 individu lain termasuk Ketua Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan Azmi Muhammad Zain telah ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Hakim Rosmawar Rozain memutuskan bahawa pihak plaintif Hydro Shopee Sdn Bhd dan Menara KL Sdn Bhd tidak berjaya mengemukakan bukti mencukupi untuk menunjukkan bahawa tindakan pihak defendant telah mengganggu proses keadilan atau prosiding mahkamah. Menurut Hakim ketika membacakan keputusannya, pajakan plaintif telah tamat pada 31 Mei dan kerajaan dinamakan sebagai defendant dalam prosiding berhak untuk mengambil semula pemilikan. Rosmawar berkata LSH Service Master Sdn Bhd, LSH Best Builder Sdn Bhd dan Service Master M Sdn Bhd juga dinamakan sebagai defendant, kemudiannya mendapat konsesi di bawah perjanjian baharu. Beliau mengarahkan Hydro Shopee dan Menara KL membayar RM25,000 kos kepada kerajaan dan LSH Service Master. Mahkamah juga menolak permohonan injaksi yang difailkan oleh Hydro Shopee terhadap kerajaan dan LSH Service Master dengan menganggap ia menjadi akademik. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasha Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.